Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Oh, tak ada. Sebenarnya isu ivermectin itu isu sampingan dalam soal menangani masalah COVID ini. Memang ubat ivermectin itu sedang dilakukan ujian klinikal dan ujian klinikal ini akan siap mungkin bulan September, ya, bulan September. Sambil itu vaksinasi sedang berjalan, tapi ramai lagi juga yang tengah sakit COVID. Dan ada di kalangan doktor-doktor yang ingin menggunakan ivermectin ini berdasarkan kepada pandangan mereka lah. Bila dah tak ada ubat dan tak ada option, kalau ada penyakit yang dah positif COVID dan sebagainya, mereka nak gunakan ivermectin, tetapi mengikut keadaan undang-undang sekarang ini, mereka tak dibenarkan. Malahan penggunaan ivermectin itu oleh mereka boleh menyebabkan mereka ni didakwa, ya. Dan dikenakan sama ada penjara ataupun denda, ya, kerana ubat itu tidak diluluskan, ya. Maka di situlah yang kita mengatakan kalau benda ni dibawa oleh ahli parlimen Sungai Buloh, YB Sivarasa Rasya, dan juga saya telah juga turut menyokong bahawa kalau ada doktor yang nak rawat pesakitnya yang positif COVID dan pesakitnya pun setuju, malahan meminta supaya digunakan ivermectin atas dirinya, dan doktor itu pun berpandangan mengikut dia punya penilaian profesional dia bahawa tak ada masalah kalau nak cuba, maka sepatutnya janganlah dia didakwa, ya. So itu isu undang-undang, ya. Dia bukan isu sama ada ivermectin itu berkesan ataupun tak berkesan. Kerana nak tahu berkesan ataupun tak berkesan, kita kena tunggu untuk keputusan klinikal yang sedang dilakukan, ujian klinikal itu. Dan kedua, ini pun bukan soal kita kata ivermectin itu adalah pilihan, tak payah kita vaksinasi, ya. Bagi saya dan juga YB Sivarasa, dua-dua kami memang kami pro vaksinasi. Kami pun dah divaksinasi dan tak ada masalah. Hanya dalam tempoh nak menunggukan keputusan ujian klinikal itu, ada mungkin doktor-doktor, dan memang ada yang nak pesakit dia dah positif COVID dan dia nak gunakan ivermectin itu, maka seharusnya ianya tidak dilihat sebagai satu jenayah, dan mereka harus dibenarkan dan tidak didakwa sekiranya mereka melakukannya. Ada yang mengatakan bahawa ada negatif punya side effects, ya, kesan sampingan yang tidak baik, ya. Tapi ubat ivermectin ni bukan jenis yang kita terus pakai je. Kita bagi satu tablet sehari, lepas tu kita pantau lah, tengoklah ada ke orang tu muntah ke apa ke dan sebagainya. Dan kalau nampak bagi dirinya ianya mendatangkan kesan yang negatif, maka doktor yang merawat itu bolehlah membuat penilaian, boleh cek, tengok dan sebagainya, dan kalau nak hentikan, ya, tidak ada masalah. So ianya berdasarkan kepada doktor yang nak menggunakannya, dan dia yang akan merawat dan dia akan memantau, ya, supaya ianya tidak dijadikan satu kesalahan undang-undang, ya. Itu yang nak disampaikan. Tetapi diberikan gambaran seolah-olah kami ni sokong penggunaan ivermectin, kami ni tak hormat golongan profesional,
kesihatan, ya, kami nak buat keputusan-keputusan politik, kami ni anti vaksin lah, apalah, ni semua penambahan rempah untuk nak bagi sedap lagi lah ceritanya, mungkin, ya. Sedangkan bukan itu yang dibahas. Konteks perbahasan itu adalah dari segi nak hentikan pendakwaan terhadap doktor-doktor yang dan pasien yang setuju untuk nak gunakan ivermectin. Itu je lah, ya.